KPM. Didik TV KPM. Cikgu! Ya, Akmal. Besarnya silang kata ni, cikgu. Awak pernah nampak tak, Akmal? Tak Ini pernah, pertama kali saya tengok, cikgu. Okey, tujuan saya hari ni, Akmal, nak uji awak dengan rakan-rakan sana. Boleh. Okey, boleh tak? Cuba cikgu bawakan ada beberapa hadiah ni, Akmal. Cuba tengok ni. Okey, jadi Akmal, kita ada 4 soalan, Akmal. Okey. Dalam sampul surat ni, Akmal, sampul duit ni, Akmal, ada hadiahnya, Akmal. Agak-agak apa hadiah? Awak kena jawab soalannya dulu, Akmal. Boleh, cikgu. Okey, jadi Akmal, boleh ada silang kata yang besar ni. Okey. Cikgu nak kamu gariskan jawapan seperti perkataan WhatsApp ini. Okey, soalan yang pertama. Awak pilih nombor berapa? Saya suka nombor 4, cikgu. Nombor 4 je. Ya. Okey, jadi cikgu akan bacakan soalannya. Okey. Nombor 4. Okey, dengarkan betul-betul Okey, Akmal, soalannya. Rangkaian yang memudahkan perhubungan secara dalam talian. Apa dia, Akmal? Internet lah, cikgu. Internet. Okey, awak cari sekarang. Cepat, dalam kiraan 5 saja, Akmal. 5. Itu, cikgu. Okey, boleh ambil marker biru tu. Awak gariskan. terjatuh, cikgu. Tahniah, Akmal. Tadi, cikgu. Okey, ya, betul. INTERNET. Kita naik balik. Saya sambung kat sini, cikgu. Okey, tahniah, Akmal. Internet. Ini hadiah untuk awak, Akmal. Wah. Okey, nak lagi tak, Akmal? Nak lagi tak? Nak, cikgu, nak, cikgu. Okey, saya bagi lagi satu je. Tak boleh banyak sebab kita nak suruh murid yang lain. Ya, tapi yang kan mana? cikgu, tapi Ya. kan cikgu, Ya. saya rasa kan saya nak masuk kelas cikgu, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh, cikgu? Boleh, jom. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kita masuk kelas bersama dengan cikgu. Jom. Wah, berapa ringgit ni? Boleh buka, Akmal. Boleh tengok. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Mendengar Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti anda pun dah melihat siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Inilah dia saya tampilkan kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan, Cikgu Akil. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Assalamualaikum, Akmal. Waalaikumsalam Sihat, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat, Cikgu Akil. Kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat kita. Siapakah beliau? Inilah dia, Cikgu Nazri. Apa khabar, Cikgu Nazri? Ini dah jurubahasa isyarat yang akan bersama dengan kita kali ini. Baik, Cikgu, dalam Mendengar Rendah kali ini, kita akan belajar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Tapi sebelum itu, Cikgu Akil juga membawa anak-anak murid Cikgu, betul? Betul, Akmal. Siapakah mereka? Silakan. Baiklah, jom kita berkenal-kenalan bersama murid-murid yang ada dalam Google Meet dan pada hari ini. Iaitu, jom. Yang pertama, kita ada Romelda. Romelda, boleh kenalkan diri anda? Selamat sejahtera, nama saya Romelda Haris dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Seterusnya yang kedua kita ada Raihana, Akmal. Okey. Raihana, boleh kenalkan diri awak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Raihana binti Razali dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Terima kasih, Raihana. Kita ada Saranya. Silakan, Saranya. Selamat sejahtera. Nama saya Saranya Anak Perempuan Siwa Subramaniam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Dan yang terakhir kita ada satu-satunya kumbang yang menemani kita di sini, Akmal. Okey, kita ada Hafiz. Hafiz, kenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Nabran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Baiklah, terima kasih, Hafiz. Baik, itu dia murid-murid yang bersama dengan kita kali ini untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Cikgu, sebenarnya kan, apa kaitan gimmick di awal tadi dengan pembelajaran kita kali ini, Cikgu Akil? Baiklah, Akmal. Perkataan yang Akmal jumpa di awal tadi apa, saya tanya? Internet. Jadi, internet ini membawa maksud apa? Seperti yang soalan ditanyakan, iaitu rangkaian. Rangkaian. Betul? Jadi setiap perkataan itu membawa makna. Betul. Dan perkataan itu sebenarnya boleh dikatakan sebagai istilah. Oh. Dan internet ini, Akmal, sebenarnya adalah dalam satu bidang khas, iaitu bidang
ilmu teknologi maklumat. Ilmu teknologi Jadi maklumat. Akmal, kita teruskan bahawa pada hari ini saya akan ajar unit 3 iaitu indahnya menuntut ilmu. Kepentingan dan bagaimana cara untuk kita mendapatkan ilmu. Baik. Jadi murid-murid di rumah dan murid-murid dalam Google Meet boleh teruskan bersama saya untuk mempelajari apakah sebenarnya yang dikatakan dengan ilmu itu, Akmal. Baik. Okey, jom kita lihat kepada topik perbincangan kita pada hari ini iaitu ilmu ada di mana-mana. Okey. Ya, memang tidak dapat dinafikan, Akmal. Yap. Ilmu di mana-mana kita berada, pasti kita boleh mendapatkan ilmu dengan cara yang betul, Akmal. Betul. Tetapi sebelum itu, apa yang ditafsirkan dengan ilmu itu, Akmal? Aha. Okey, jika kita lihat ilmu menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, ada Okey. 3 takrifan yang diberikan, iaitu yang pertama, pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin dan lain-lain. Maksudnya ilmu itu merangkumi pelbagai ilmu dunia yang perlu kita ketahui untuk menjadi bekalan kita sepanjang kehidupan. Okey. Yang kedua, Kamus Dewan menyatakan bahawa ilmu itu adalah kajian berkenaan sesuatu perkara. Maksudnya, bila kita mengkaji tentang sains, apa perkara-perkara tentang sains yang perlu kita ketahui, Akmal. Dan begitu juga murid-murid di rumah dan dalam Google Meet. Dan yang ketiga, dalam konteks agama Islam sendiri, ilmu ini disampaikan maknanya kepada diri dan hadirnya makna dalam diri seseorang. Maksudnya bila kita pelajari ilmu itu, bermakna kita dapat mengetahui perkara-perkara terkini terhadap ilmu tersebut. Jadi bagaimana jika kita lihat takrifan menurut Encyclopedia of Islam yang diterjemahkan oleh Bill Lewis pada tahun 1986 itu sendiri, murid-murid di dalam Google Meet dan di rumah, ilmu itu merupakan knowledge, pengetahuan, lawan kepada ignorance, minta maaf saya sebutkan, kebodohan, iaitu perkara-perkara yang tidak baik. Ilmu itu dihubung kaitkan dengan makrifah, fiqh, hikmah dan syuur, dalam bahasa Melayunya pembelajaran, iaitu ibid. Dan Akmal, murid-murid di rumah dan dalam Google Meet, sebenarnya apabila kita mempelajari ilmu, pelbagai kelebihan yang akan dapat kita peroleh. Jadi saya nak bertanya kepada murid-murid dalam Google Meet, siapa yang boleh berikan saya beberapa kelebihan mereka peroleh apabila menuntut ilmu? Silakan. Boleh angkat tangan dulu? Oh, dia Siapa? angkat tu lah, cikgu. Izinkan saya mencuba. Silakan, Siapa? Romelda. Silakan, Romelda. Antara kelebihan menuntut ilmu ialah dapat melakukan sesuatu perkara dengan cara yang betul. Selain itu, kita tidak mudah ditipu atau dipermainkan orang lain. Itu sahaja, Terima cikgu. kasih, Romelda. Jawapannya cukup padat, cikgu. Dengar, ya? Yang pertama dikatakan dapat membezakan perkara yang baik yang ataupun tidak baik. Aha. Yang kedua, tidak mudah ditipu. Jadi kita lihat semak adakah sama. Okey, ini antara kelebihan ilmu yang dapat saya kongsikan. Pertama, sudah tentunya bila kita berilmu, kita dapat meningkatkan keyakinan tentang wujudnya dan dengan kekuasaan Tuhan sekali. Kita sedia maklum bahawa kita ada pelbagai agama, Islam, Hindu dan juga Buddha. Jadi, apabila kita mempelajari bidang ilmu, keyakinan kita terhadap agama tersebut akan lebih tinggi berbanding kita tidak mendalami ilmu. Yang kedua, melaksanakan sesuatu perkara dengan cara yang betul. Seperti yang Romelda terangkan tadi. Yang ketiga, kita ada meningkatkan kecemerlangan diri, keluarga dan masyarakat. Ya, murid-murid di rumah dan dalam Google Meet. Akmal juga. Bahawa apabila kita mempunyai ilmu, dah pastinya kita dapat meningkatkan prestasi kita dalam pelajaran. Dan melanjutkan pelajaran kita ke peringkat yang lebih tinggi. Betul tak? Okey. Dan yang keempat, kita ada mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu terkini. Ini sangat penting, Akmal. Sangat penting murid-murid di rumah dan di Google Meet. Bahawa bila kita tak tahu ilmu terkini, kita tak tahu isu-isu semasa yang disampaikan. Apa orang kata? Perkara yang diviralkan, Akmal. Dan yang terakhir, paling penting, bila kita berilmu, dah tentunya kita tidak mudah ditipu atau dipermainkan oleh orang lain. Inilah antara kelebihan-kelebihan menuntut ilmu itu sendiri. Betul tu, cikgu. Itu antara kelebihan-kelebihan je. Betul. Tapi cara je, cikgu. Okey, baiklah. Bagaimana nak tahu cara? Kita silakan dulu mana-mana murid dalam Google Meet untuk kongsikan caranya. Silakan. Cikgu, saya hendak mencuba. Silakan. Bagi saya, cara mendapatkan ilmu yang paling mudah ialah melalui bacaan. Contohnya, membaca surat khabar, majalah dan buku cerita. Itu saja, cikgu. Baiklah, terima kasih Raihana. Membaca. Seorang lagi murid saya perlukan. Boleh tak berikan pendapat anda? Siapa tu?
Boleh? Cikgu izinkan saya mencuba. Ya, Hafiz. Silakan Hafiz. Melalui penglibatan aktiviti kurikulum, kita juga boleh mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya, semasa pakai uniform, kita boleh mempelajari cara-cara untuk memasak kemah dengan betul. Baiklah, jawapan yang diberikan melalui aktiviti co-curriculum. Ya. Jadi kita lihat bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu, ada pelbagai kaedah. Ini dia antaranya Akmal, kita boleh lihat. Yang pertama, dah tentu membaca. Tanpa membaca, tiada ilmu. Betul. Yang kedua, menonton. Menonton apa? Pelbagai saluran kita boleh tonton. Ya. Pelbagai saluran untuk mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga, melalui aktiviti co-curriculum. Ya, betul. Pelbagai aktiviti co-curriculum yang dijalankan dapat memberi input kepada murid-murid. Contohnya seperti yang Hafiz katakan, cara-cara memasang kemah, cara-cara memasak, cara-cara mempertahankan diri. Okey, seterusnya yang keempat, melalui perbincangan. Apa pentingnya perbincangan? Perbincangan di dalam kumpulan. Kerana kita dapat memberi pendapat dan berbincang ilmu-ilmu terkini, input-input terbaru untuk dikongsikan kepada rakan-rakan. Dan yang terakhir, dah tentunya murid-murid di rumah, di dalam Google Meet dan juga Akmal ke pusat ilmu, perpustakaan, dengar ceramah, masuk tengok siaran didik TV. Semuanya kita boleh dapat ilmu, Akmal. Betul. Jadi inilah cara-cara untuk mendapatkan ilmu. Tak susah dan senang untuk kita cari dapatkannya. Betul tu Cikgu Okey. Sebab itulah orang kata kalau umur kita pun dah mencecah usia 50 ataupun 60, jangan malu untuk kita menimba ilmu lagi. Betul Cikgu? Betul Akmal. Jadi walaupun umur kita dah berapa sekalipun, teruskan mendapatkan ilmu sehingga akhir hayat kita. Betul tu. Baiklah Cikgu, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Mendengar Rendah. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti murid-murid pun dah tak sabar-sabar nak sambung lagi kelas kita ni. Jadi tunggu apa lagi? Cikgu Akil, boleh kita sambung? Baiklah Akmal, terima kasih. Baiklah murid-murid di dalam Google Meet dan juga di rumah, jom kita sambung mendalami ilmu-ilmu baharu yang akan cikgu kongsikan, iaitu Bahasa Melayu tingkatan 2 di bawah topik ilmu di puncak menara. Apa yang kita nak belajar? Jadi cikgu akan kongsikan. Pertamanya, pada hari ini cikgu akan minta murid-murid untuk rujuk buku teks muka surat 16 dan 17 ya, Bahasa Melayu tingkatan 2, yang mana tajuk kita adalah ilmu di puncak menara. Dan fokus cikgu pada hari ini adalah untuk kongsikan apa itu rangkai kata, Akmal. Okey. Jadi murid-murid dah bersedia. Rangkai kata ini sebenarnya dapat ditakrifkan sebagai dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk menjadi makna tertentu. Contohnya jam tangan. Baiklah murid-murid di rumah dan dalam Google Meet, bila saya sebut perkataan jam, anda boleh tahu ada banyak jenis jam. Betul. Akmal? Okey, bila saya sebut perkataan tangan, anda sendiri dapat lihat tangan. Betul? Tetapi bila kita berikan dua perkataan ini, kita gabungkan menjadi rangkai kata jam tangan. Apa yang anda dapat lihat di tangan saya? Ada jam tangan. Ini yang kita panggil sebagai rangkai kata, dua perkataan yang digabungkan menjadi satu makna yang baru. Okey, begitu juga dengan cermin mata dan kita ada juga buku tulis. Jadi saya nak tanya, bila saya dah jelaskan ni, kita nak tanya murid-murid dalam Google Meet. Mungkin ada murid-murid yang nak memberikan contoh rangkai kata, Akmal. Okey, silakan, siapa yang nak cuba? Cikgu, izinkan saya mencuba. Okey, silakan sarannya. Antara contoh rangkai kata yang saya ketahui ialah jam dinding, lampu isyarat dan telefon bimbit. Itu sahaja, jam cikgu. dinding, lampu isyarat, telefon bimbit.
Betul tu Akmal. Jadi sebagai permulaan kita berikan sarannya ni ganjaran Akmal. Kita berikan 4 bintang. Bersamaan saya bagi satu rama-rama yang kecil Akmal. Boleh cikgu. Tahniah ya sarannya. Jadi kita boleh teruskan. Jadi pada hari ini Akmal boleh tambalkan dulu nama sarannya. Alright. Okey, jadi pada hari ini murid-murid sebenarnya dalam kelas kita ini cikgu hendak menguji kemahiran mendengar dan bertutur murid-murid. Jadi kita lihat kepada arahan yang akan saya berikan. Murid-murid akan mendengar rakaman audio dengan teliti dan nyatakan sekurang-kurangnya 2 rangkai kata dalam rakaman audio tersebut, dan kemudian murid-murid dikehendaki menyatakan maksud rangkai kata yang mereka perolehi. Baik. Jadi murid-murid dibekalkan dengan papan putih mini. Saya nak tengok murid-murid untuk angkat sebentar, tunjukkan kepada murid-murid di dalam rumah atau kepada saya. Ini adalah papan mini mereka, kosong ya, supaya mereka dapat buat memberi fokus kepada rakaman tersebut. Baiklah, jika murid-murid telah bersedia, Akmal, kita nak minta murid-murid ni buat sedikit double thumbs up sikit, menandakan mereka dah bersedia. Sudahkah anda semua sudah bersedia? Okey, mereka sudah bersedia. Jika kita dah bersedia, jom kita mulakan dengan rakaman audio tersebut. Puncak Menara. Pendidikan tinggi ialah pendidikan selepas tamat sekolah menengah atas. Pada peringkat ini, pelajar akan berhempas pulas menuntut ilmu untuk memperoleh diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah. Institusi pendidikan yang menawarkan pendidikan pada peringkat ini terdiri daripada universiti awam dan universiti swasta. Kedua-dua jenis universiti ini menyediakan peluang pendidikan yang dapat menjamin masa hadapan. Pelajar boleh mengikuti pelbagai jurusan pengajian yang diminati oleh mereka. Seseorang yang belajar pada peringkat pengajian tinggi akan lebih banyak berdikari. Ilmu pada peringkat ini bukan hanya diperoleh dengan mendengar kuliah daripada tenaga pengajar semata-mata, tetapi juga melalui pembacaan pelbagai jenis bahan dan kajian bagi menambahkan pengetahuan. Melalui kaedah pengajian seperti ini, pelajar akan lebih berkeyakinan untuk menghadapi gelombang kehidupan pada masa akan datang. Pelajar juga akan bertambah matang kerana perlu menempuh pelbagai cabaran semasa menyiapkan kajian mereka. Tambahan pula, pelbagai kemahiran insaniah perlu dikuasai oleh mereka untuk menjadi pelajar yang berketerampilan dan serba boleh. Seterusnya, kemahiran insaniah yang diamalkan ini akan menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Secara tidak langsung, mereka terdidik untuk mengamalkan nilai-nilai yang baik. Segala kemahiran yang dipelajari dan diamalkan ini amat berguna apabila mereka berada dalam kancah pekerjaan nanti. Memang menjadi hasrat ibu bapa dan penjaga agar anak jagaan mereka dapat menjejakkan kaki ke Menara Gading. Ibu bapa ternanti-nanti akan keputusan peperiksaan awam dengan harapan prestasi akademik yang dicapai oleh anak mereka dapat membuka ruang dan peluang untuk melanjutkan pelajaran. Kejayaan menempatkan diri di universiti merupakan kebanggaan ibu bapa yang telah berkorban demi pendidikan anak-anak. Cikgu. Ya, saya rasa banyaklah cikgu rangkai kata dalam petikan audio tersebut tu cikgu. Betul Akmal. Jadi dalam rangkai kata maaf Akmal, dari dalam rakaman audio tersebut sendiri menjelaskan bahawa berkaitan tentang pendidikan tinggi. Betul. Iaitu kepentingan untuk mendalami ilmu, menyambung pelajaran untuk kebaikan-kebaikan pada masa akan datang. Jadi saya harap murid-murid di dalam Google Meet dan juga di rumah
dah dapat menyatakan rangkai kata. Akmal dapat banyak kan? Oi, banyak, cikgu. Jadi kita lihat jawapan yang disediakan oleh murid-murid di dalam Google Meet. Boleh tak murid-murid untuk angkatkan kembali papan putih mini tersebut, tunjukkan dan kongsikan kepada rakan-rakan anda di rumah. Semua ada tak? Semua dapat 2 tak sekurang-kurangnya, Akmal? Oh, semua dapat 2, cikgu. Tahniah, siap berhias ya Akmal. Kita tengok kat tepi-tepi tu. Ada masa lebih tu. Jadi, bagi memulakan perbincangan kita nak dengar murid-murid ini bertutur. Saya silakanlah mana-mana murid yang berani untuk mulakan kongsi jawapan mereka. Silakan. Boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Izinkan saya menyatakan rangkai kata yang saya temui dalam rakaman audio tersebut, cikgu. Baiklah, Raihana ya Akmal. Kita dengarkan 2 rangkai kata daripada Raihana. Silakan Raihana. Yang pertama ialah berhempas pulas. Dan yang kedua, bertambah matang. Terima kasih Raihana, berhempas pulas dan bertambah matang. Tapi kan Akmal, saya nak minta Raihana kongsikan apa yang awak faham dengan rangkai kata tersebut. Apa maksudnya? Oh. Silakan. Berhempas pulas bermaksud melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh atau bekerja keras. Manakala bertambah matang bermaksud mempunyai banyak pengalaman atau berfikiran lebih dewasa. Itu sahaja, cikgu. Wah, mantap sekali ya Akmal. Nampak jawapan yang diberikan, berhempas pulas, melakukan kerja yang bersungguh-sungguh dan bertambah matang, lebih berkeyakinan. Jawapannya sangat bagus. Jadi saya nak berikan ganjarannya, kita berikan 5 bintang terus Akmal. Jadi kita bagi rama-rama yang besar. Boleh cikgu, yang besar cikgu kepada Raihana. Alright, bagi tepukan kepada rakan anda Raihana. Jadi seterusnya kita silakan orang yang kedua. Siapa lagi nak mencuba berebut ganjaran pada hari ini? Silakan. Saya mencuba. Okey, Hafiz. Silakan Hafiz. Rangkai kata yang saya temui dalam audio tersebut ialah yang pertama, peluang pendidikan. Dan yang kedua, bertambah matang. Terima kasih Hafiz. Ada satu rangkai kata yang telah disebutkan oleh Raihana, bertambah matang. Betul. Saya dengar satu yang baru ya, murid-murid di rumah dan juga Akmal, iaitu peluang pendidikan. Hafiz, boleh tak terangkan apa maksud rangkai kata peluang pendidikan? Silakan Hafiz. Pendidikan bermaksud peluang untuk melanjutkan pelajaran. Itu jawapan yang diberikan, peluang untuk melanjutkan pelajaran. Maksudnya meneruskan pelajaran, menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kerana percubaan tersebut, kita berikan 5 bintang juga. 5 bintang juga kepada Hafiz. Dan seterusnya, saya nak murid yang seterusnya. Siapa? Mungkin Saranya atau mungkin Romelda. Silakan, mana-mana. Okey, silakan Romelda. Rangkai kata yang saya temui dalam rakaman audio tersebut ialah yang pertama, gelombang kehidupan. Yang kedua, kancah pekerjaan. Baiklah, terima kasih Romelda. Saya nampak ada 2 rangkai kata yang baru. Betul. Iaitu gelombang kehidupan dengan kancah pekerjaan. Jadi Romelda, boleh berikan sedikit maksud tentang rangkai kata tersebut? Silakan Romelda. Rangkai kata gelombang bermaksud cabaran atau halangan dalam perjalanan hidup. Manakala masa rangkai kata kancah pekerjaan pula ialah suasana dalam melakukan kerja yang diusahakan. Baiklah, terima kasih. Jawapan yang diberikan Romelda iaitu gelombang kehidupan ya Akmal dan juga murid-murid di rumah berkaitan tentang onak duri, perjalanan dalam hidup kita. Ada susah senangnya, bagaimana kita menghari perjalanan tersebut. Dan yang kedua iaitu kancah pekerjaan adalah berkaitan dengan karena organisasi, alam pekerjaan, bagaimana situasi di alam kerja tersebut. Dan saya rasa saya nak beri peluang jugalah kepada Saranya. Sebelum itu kita berikan Romelda 5 bintang juga Akmal. Alright, tanya diucapkan kepada Romelda. Dan murid-murid di rumah, kita dengarkan juga jawapan daripada Saranya untuk kongsikan rangkai kata yang mereka perolehi. Dia perolehi. Silakan Saranya. Cikgu, izinkan saya mencuba. Alright. Antara rangkai kata yang saya temui dalam rakaman audio tersebut ialah yang pertama, kancah pekerjaan. Dan yang kedua, menara gading. Baiklah, terima kasih Saranya. Kancah pekerjaan juga telah diterangkan tadi. Dan dia ada satu lagi perkataan iaitu di tajuk kita tadi. Ilmu di Menara Gading. Menara Gading. Selamat jawapannya. Jadi Saranya boleh tak kongsikan maksud apa Menara Gading itu? Silakan. Menara Gading membawa maksud pusat
pengajian tinggi seperti universiti awam, universiti swasta atau college. Baiklah, Kita terima ada kasih cikgu. Saranya. Menara Gading, ya tak lain tak bukan pusat pengajian tinggi. Kita ada universiti awam, kita ada universiti swasta dan Betul. kita ada college di luar sana. Banyak ya Akmal. Jadi dan kita nampak Saranya pun berjaya untuk memberikan rangkai kata dan maksudnya sendiri. Kita berikan juga 5 bintang kepada Saranya Akmal. Wah, 5 bintang cikgu. Wah, kalau kita dapat lihat cikgu, Saranya dia dah memiliki 2 rama-rama cikgu. Ya, betul. Jadi kita tengok nanti kita Ah. nilai di akhirnya siapa yang memiliki rama-rama yang paling banyak. Ya, Jadi baik. jom kita semak rangkai kata yang terdapat dalam rakaman audio tadi. Okey. Okey, murid-murid di rumah dan dalam Google Meet boleh membuat catatan jawapan-jawapan yang cikgu berikan ini. Jadi senarai rangkai kata yang boleh kita keluarkan. Yang pertama, bertambah matang telah disebutkan. Kedua, peluang pendidikan juga telah disebutkan. Berhempas pulas telah disebutkan. Keempat, kancah pekerjaan telah disebutkan. Yang kelima, kita ada kemahiran insaniah. Maksudnya apa agak-agak? Kerana belum disentuh oleh murid-murid. Kemahiran insaniah adalah pengetahuan berkenaan dalaman diri. Apa nilai-nilai insan yang mereka ada. Okey, seterusnya kita ada rangkai kata prestasi akademik. Prestasi akademik ni semua orang dah tahu. Pencapaian dalam pelajaran. Okey, kita ada Menara Gading telah diterangkan. Kita ada akan lebih berkeyakinan. Maksudnya seseorang itu mempunyai tahap keyakinan yang lebih tinggi, Akmal, apabila mereka belajar mendapatkan ilmu. Seterusnya kita ada hasrat ibu bapa, iaitu keinginan, apa kemahuan ibu bapa kepada anak-anak tersebut. Dan yang terakhir, bertambah matang juga telah diterangkan. Jadi dalam rakaman audio tersebut, murid-murid telah dapat mempelajari, dapat ilmu berkaitan pendidikan tinggi itu sendiri. Kemudian mereka dapat kenal pasti rangkai kata itu, Akmal, dan akhirnya dapat menerangkan apa maksud rangkai kata. Itu dia, Akmal. Baik cikgu. Kalau kita dapat lihat kan, cikgu sering kali menyebut perkataan rangkai kata, rangkai kata, rangkai kata. Tapi cikgu, dari segi bilangan patah perkataan rangkai kata ni dia dikira macam mana cikgu? 1 ke atau 2 cikgu Akil? Okey, terima kasih Akmal kerana menyoal saya tentang perkara ini. Baiklah, murid-murid di rumah dan di Google Meet, jangan kita keliru antara perkataan dan rangkai kata. Perkataan 1 kata dasar sahaja. Betul. Rangkai kata 2 atau lebih perkataan dalam rangkai kata tersebut. Dan bagaimana kita mengira? Ada kalanya rangkai kata yang memberi maksud kepada nama khas atau istilah-istilah tertentu kita kira 1, dan ada kalanya rangkai kata ini kita kira 2 perkataan. Menara Gading kita kira 2. Okey. Akan lebih berkeyakinan kita kira 2. Okey. Hasrat ibu bapa kita dah boleh kira 3. Mungkin ada dalam situasi tertentu rangkai kata ini dikira 1. Jadi kita perlu perhatikan. Contohnya kalau berhempas pulas tu 1 lah cikgu Ya, kerana berhempas pulas ini ada tanda sempang di tengahnya. Sedikit di sini kita nampak. Pandai Akmal. Jadi saya harap murid-murid dalam Google Meet dan di rumah dapat faham apa itu rangkai kata. Baik, terima kasih Cikgu Akil. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Mendengar Rendah. Oh, rangkai kata ada 1 cikgu Betul. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri, pakar rangkai kata. Wah. Okey cikgu, jom kita sambung balik kita punya kelas kita, silakan. Baiklah, terima kasih Akmal. Murid-murid di rumah dan dalam Google Meet, apa khabar? Masih setia bersama saya. Jadi hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita dengan mendalami lagi ilmu-ilmu yang baharu. Jadi di bawah topik sastrawan berilmu ya, Akmal. Betul. Jadi pada hari ini saya nak murid-murid di rumah atau di dalam Google Meet untuk buka buku teks halaman 16 dan 21. Kita fokus kepada halaman 21, Akmal. Boleh Akmal tunjukkan buku teks tingkatan 2 ya? Yang ni cikgu, 21 muka surat. Penyuluh hidup.
ingin jadi sastrawan. Apa yang kita nak sentuh tentang sastrawan ini? Ini dia. Jadi kita nak tahu ilmu berkaitan untuk menjadi seorang sastrawan. Jadi sebenarnya pada hari ini Akmal, saya akan kongsikan kepada murid-murid dalam Google Meet dan di rumah berkaitan istilah. Ya, istilah ya. Jadi sebenarnya apa itu istilah? Okey, kita kena tahu dulu maksud istilah ini bahawa perkataan atau rangkai kata yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan, pekerjaan atau kesenian seperti istilah ilmu, bahasa, istilah sains dan istilah matematik. Jadi saya nak tekankan kat sini ya Akmal, istilah ini boleh menjadi perkataan atau rangkai kata. Jadi saya berharap agar murid-murid dalam Google Meet dan di rumah dapat pegang ini, iaitu istilah boleh menjadi perkataan atau rangkai kata. Baik. Okey, contohnya kita tengok netizen. Netizen ini merupakan perkataan yang sering digunakan dan diterima dalam bahasa Melayu, sebenarnya membawa maksud rakan maya. Rakan maya itu adalah perkataan atau rangkai kata? Itu rangkai kata, cikgu. Ya, rangkai kata. Jadi bila kita pendekkan, istilah khasnya netizen. Okey, yang kedua kita lihat perkataan bahasa Inggeris yang sering disebut-sebut iaitu trending. Jika kita lihat bahasa Melayunya, sohor kini. Sohor kini. Perkara yang terkini. Jadi mungkinlah saya nak tanya murid-murid dalam Google Meet, boleh tak saya rasa saya nak bertanya kepada Hafiz. Dia beri fokus tak? Apa antara contoh istilah yang Hafiz dapat atau dia tahu? Kita dengarkan. Silakan Hafiz. Cikgu izinkan saya mencuba. Silakan Hafiz. Antara istilah yang saya pelajari ialah taksim yang sering disebut dalam tarian zapin. Taksim. Taksim. Dengar tak Akmal? Taksim. Okey, perkataan ini, istilah ini sering digunakan dalam tarian zapin. Agak-agaknya taksim tu macam mana? Taksim tu kalau kita lihat adalah seperti ini, langkah permulaan untuk masuk. Step dia, itu kita panggil taksim. Inilah yang kita katakan istilah, perkataan tertentu yang digunakan dalam bidang tarian itu sendiri. Okey. Jadi jom kita teruskan. Pada hari ini murid-murid akan diuji dengan kemahiran mendengar kemudiannya bertutur. Jadi apa yang perlu murid-murid buat ialah murid-murid perlu mendengar rakaman audio yang dikongsikan, kemudian nyatakan dua istilah yang terdapat dalam rakaman audio tersebut dan berikan maksud kepada istilah tersebut. Jadi rakaman audio kita pada kali ini ya Akmal berkaitan dengan tajuk kita, iaitu sastrawan berilmu. Bagaimana nak jadi seorang sastrawan? Kita dengarkan apa yang dikongsikan dalam rakaman audio ini. Baiklah murid-murid, kalau dah bersedia, kita angkat double thumbs up dulu sebagai tanda anda dah bersedia. Okey Akmal, jom kita mulakan. Alright. Tema 2 unit 4 halaman 21, ingin jadi sastrawan. Di rumah saya ada bilik bacaan. Di dalam bilik itu terdapat pelbagai bahan bacaan milik abang sulung saya. Ada kamus, thesaurus, ensiklopedia dan buku-buku ilmiah. Buku-buku sastra seperti novel, antologi cerpen, antologi sajak dan antologi drama juga ada di dalam bilik bacaan itu. Pada waktu lapang, saya selalu membaca buku-buku tersebut. Setelah selalu membaca buku-buku tersebut, timbul minat saya untuk menjadi penulis. Oleh sebab itu, apabila Cikgu Fasihah mencari murid yang berminat untuk menyertai kem penulis muda, saya tidak melepaskan peluang keemasan itu. Tawaran itu bagai orang mengantuk di sorongkan bantal. Tanpa membuang masa, saya menemui Cikgu Fasihah agar nama saya tidak terlepas sebagai peserta kem tersebut. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Kem penulis muda itu diadakan di Kuala Gula, kawasan pelancongan yang popular di daerah Krian. Tempat ini menjadi tumpuan pemerhati burung kerana terdapat pelbagai spesies burung di sini. Panorama yang menarik di sini pula memang sesuai untuk para penulis muda mendapatkan ilham. Fasilitator kem ini ialah dua orang penulis mapan, Encik Zaidi Abidi dan Encik Hasan Basri Budiman. Mereka telah membimbing kami menulis cerpen dan sajak.
Pelbagai teknik penulisan telah didedahkan oleh mereka kepada kami. Encik Zaidi dan Encik Hassan telah menceritakan cara mereka mencari ilham untuk menulis cerpen dan sajak. Gaya bahasa dalam penulisan turut diberikan penekanan dalam kem ini. Kedua-dua fasilitator telah memberikan penerangan yang jelas tentang gaya bahasa. Antaranya kami telah diajarkan penggunaan metafora, personifikasi dan simile, hiperbola dalam sajak. Mereka juga mengajar kami mencipta ungkapan-ungkapan menarik yang boleh digunakan dalam sajak. Kem penulis muda yang diadakan selama 2 hari 1 malam itu amat bermakna bagi saya. Semoga cita-cita untuk menjadi sastrawan yang terkenal pada suatu ketika nanti akan tercapai. Cikgu, banyaklah istilah dalam rakaman audio tersebut tu, cikgu. Okey, nampak kan Akmal kan? Apa istilah-istilahnya. Jadi saya rasa murid-murid ni pun dah dapat. Tapi sebenarnya sebelum itu, rakaman audio ini kongsikan kepada murid-murid di dalam Google Meet dan di rumah berkaitan bagaimana untuk menjadi seorang penulis dan yang bercita-cita untuk menjadi sastrawan negara yang terkenal seperti Osman Awang, Samad Said dan melalui pelbagai bengkel penulisan mereka perlu sertai. Jadi saya rasa murid-murid dah bersedia untuk kongsikan jawapan istilah yang mereka perolehi, 2 sekurang-kurangnya. Okey, saya mohon murid-murid untuk angkatkan papan putih mininya. Jom kita lihat Akmal. Harap murid-murid di rumah juga dapat ya. Nampak ya, Akmal angkatkan rama-rama tu untuk beri ganjaran nanti. Okey, kita nampak semua dapat 2. Jawapan mereka hebat-hebat, cikgu. Ya, kita tengok dahulu. Okey, terima kasih, boleh turunkan dan kita minta mana-mana murid dalam Google Meet untuk mulakan perkongsian jawapan mereka. Silakan. Siapa? Kita tengok siapa, Akmal. Cikgu, izinkan saya mencuba. Alright. Okey, Romelda, silakan. Berdasarkan rakaman audio tadi, yang pertama ialah thesaurus dan yang kedua ialah novel. Okey, sebentar ya. Thesaurus dan novel. Sebelum itu, saya betulkan dulu. Perkataan istilah yang dijumpai itu adalah thesaurus dan novel. Tetapi ejaannya thesaurus, T-I-S-A-U-R-U-S yang diberikan Romelda ini kurang tepat. Ejaan yang betulnya adalah T-E-S-A-U-R-U-S. Thesaurus. Okey, tak apa Romelda. Ini dalam proses pembelajaran, tidak ada masalah. Romelda boleh kongsikan maksud istilah tersebut. Romelda, silakan. Istilah thesaurus bermaksud buku yang berkaitan maknanya yang disusun mengikuti sistem atau olahan tertentu. Manakala maksud istilah novel pula dengan pengalaman manusia dan kelakuan sosial. Baiklah, terima kasih Romelda. Ya, betul thesaurus adalah perkataan makna yang telah dihilitkan dan disusun mengikut perkataan. Manakala novel itu adalah cerita panjang tentang pengalaman hidup, bibliografi seseorang. Okey, jadi kita teruskan dengan murid yang seterusnya. Silakan. Kuat betul bunyi kipas Romelda tadi kan? Silakan. Okey. Siapa ya? Boleh angkat itu apa tu? Izinkan saya mencuba. Saranya, silakan Saranya. Cikgu, izinkan saya mencuba. Okey, silakan. Istilah yang dapat saya dengar berdasarkan rakaman audio tadi ialah yang pertama antologi dan yang kedua gaya bahasa. Okey, antologi dan gaya bahasa. 2 istilah baharu, ya Akmal. Okey, kongsikan maksudnya Saranya kepada rakan-rakan anda. Silakan. Antologi membawa maksud kumpulan prosa seperti cerpen atau sajak yang dihasilkan oleh pengkarya. Manakala gaya bahasa membawa contoh cara penggunaan bahasa. Baiklah, terima kasih. Sarannya tepat sekali. Antologi ini adalah kumpulan prosa seperti cerpen, sajak, puisi. Manakala lagi satu gaya bahasa adalah penggunaan gaya bahasa di dalam penulisan itu sendiri. Tahniah diucapkan. Jadi saya terlupa sebenarnya ganjaran yang diberikan kepada Romelda dan Saranya. Saya nampak kedua-duanya menunjukkan prestasi yang bagus, memberikan 2 istilah baru. Jadi saya nak tinggikan sedikit ganjarannya.
Boleh. Bukan 4 dan 5. Aha. Jadi 8 untuk Romelda, 8 untuk Saranya. Bermakna 2 rama-rama kecil untuk Oh, Romelda, 2 okey. rama-rama kecil untuk Saranya. Tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan. Boleh tampal ya, okey. Akmal ya. Sambil-sambil saya tampal ni cikgu. Saya Boleh teruskan. Baiklah, Okey. kita nak dengar jawapan seterusnya. Mungkin daripada Raihana ataupun Hafiz. Silakan. Izinkan saya mencuba, cikgu. Ya, Raihana. Teruskan, Raihana. Istilah yang dapat saya dengar berdasarkan rakaman audio tadi ialah yang pertama novel dan yang kedua metafora. Baiklah, terima kasih Raihana. Novel telah dijelaskan maksudnya. Apakah maksud metafora yang awak perolehi itu? Metafora bermaksud penggunaan kata yang menyatakan sesuatu maksud yang lain daripada makna biasa. Okey, metafora, penggunaan kata yang menyatakan maksud yang lain kepada makna biasa. Maksudnya dia adalah kiasan dalam penulisan tersebut, Akmal. Jadi dengan prestasi Raihana ini, saya juga nak berikan 8 lagi lah, Akmal. 8, cikgu? Letak lagi, Akmal. Kita Jadi bagi. 2, cikgu? Ya, betul. Rama-rama kecil ini. Boleh, kasih cikgu. banyak sikit, Akmal. Okey. Okey, terima kasih Akmal bantu saya. Dan saya nak dengarlah, Akmal, Ya. jawapan Hafiz. Silakan, Hafiz. Silakan Hafiz. Kongsikan kepada Cikgu, murid-murid di rumah. Cikgu, izinkan saya membuat perkongsian. Silakan, Hafiz. Antara istilah yang saya dengar di dalam audio tersebut ialah yang pertama, ensiklopedia dan yang kedua, hyperbola. Baiklah, Hafiz memberikan 2 istilah baru ya. Ensiklopedia dan hyperbola. Betul. Cuma ejaan hyperbola dijarakkan. Sebenarnya perlu dirapatkan ya, Akmal. Murid-murid di rumah perlu beri perhatian. Tapi Hafiz, saya dan murid-murid di rumah dan juga Akmal mungkin tak tahu apa maksud istilah tersebut. Boleh tak Hafiz kongsikan kepada rakan-rakan? Silakan. Maksud ensiklopedia ialah bermaksud sejenis secara rujukan. Manakala hyperbola yang bermaksud sesuatu secara berlebihan daripada maksud sebenar. Okey, baiklah, terima kasih. Ensiklopedia yang diberikan adalah satu bahan rujukan yang telah dijilidkan, manakala hyperbola adalah satu pelambangan yang secara berlebih-lebihan. Seperti hujan menangis, hyperbola. Okey, kesemua istilah yang dinyatakan ini sebenarnya ada dalam bidang tertentu. Kalau kita dengar, jom kita semak ya, Akmal ya. Antara istilah yang telah diberikan, sebelum itu Akmal, minta maaf saya terlupa ya. Hafiz, ganjaran perlu diberikan kepada awak. Hafiz, dia berani dan perkataannya agak saya nampak perkataan yang jarang didengari. Saya nak berikan 10 bintang. 2 rama-rama besar. 2 rama-rama besar, cikgu. Wah, okey. Sampai saya tampal cikgu. Katanya cikgu nak terangkan senarai istilah kan? Senarai istilah tersebut, jom kita lihat. Yang pertama dah tentunya kita ada ensiklopedia telah diterangkan. Thesaurus, ini ejaan sebenar Thesaurus. T-E-S-A-U-R-U-S. Perlu diambil tahu oleh murid-murid di rumah dan di dalam Google Meet. Kemudian kita ada novel, telah diterangkan. Yang keempat kita ada cerpen. Cerpen ini bermaksud cerita pendek. Kalau novel tadi cerita panjang ya, Akmal. Tapi cerpen ini cerita pendek, ringkas. Okey, kemudian kita ada sajak, adalah puisi moden. Dan seterusnya kita ada gaya bahasa. Gaya bahasa biasanya digunakan dalam penulisan-penulisan kreatif. Okey, kita ada hyperbola telah diterangkan, kita ada metafora, kita ada spesies yang merujuk kepada jenis-jenis sesuatu yang mana spesies ini lebih kepada bidang sains. Spesies haiwan kita boleh tahu sebab itu kita panggil istilah, Akmal. Dan yang terakhir kita ada personifikasi. Personifikasi ni, Akmal, rasanya murid-murid di rumah dalam Google Meet dan Akmal sendiri dah belajar menghidupkan sesuatu yang mati. Contohnya daun melambai-lambai. Okey. Jadi, mengapa dipanggil istilah? Jika kita lihat istilah-istilah yang saya senaraikan ini, sebenarnya, Akmal, istilah-istilah ini ya, murid-murid di rumah dan di dalam Google Meet merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam Komsas. Okey, aspek Komsas, antologi Komsas, penulisan bahasa Melayu. Jadi jelas kita tahu bahawa istilah ini digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Okey, kalau dalam bidang matematik, contoh saya beri, kita akan jumpa istilah algebra. Betul? Spesies tadi dalam bidang sains. Inilah nampaknya kalau dalam bidang bahasa kita tahu bahawa istilah itu apa. Itu dia, Cikgu Akil. Saya juga melihat FM kita melambai-lambai untuk memberitahu berhenti rehat dulu, Cikgu Akil. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Rendah.
KPM. Okey, masih lagi menyaksikan mendengar rendah bersama dengan saya pakar rangkai kata Akmal Nazri. Cikgu, kali ini cikgu ingin kongsikan apa pula dengan murid-murid. Sebelum tu Akmal, terima kasih. Akmal bukan saja pakar rangkai kata. Akmal terlupa satu. Apa dia? Pakar rangkai kata dan istilah. Ya. Kita dah belajar banyak ilmu Akmal. Betul lah, jangan cikgu. terlupa benda ni Akmal. Jadi murid-murid yang berada di dalam Google Meet dan di rumah, apa yang kita nak teruskan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang topik sama atau berbeza. Jadi Akmal, saya nak santai-santai untuk pembelajaran kali ini. Okey. Mudah saja. Kalau Akmal kata pakar rangkai kata dan istilah. Saya harap murid-murid di rumah dan di dalam Google Meet juga sama seperti Abang Akmal. Jadi kita lihat balik, kita imbau ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Cikgu pernah berikan apa itu rangkai kata, apa itu istilah. Jadi saya nak tanya murid-murid dalam Google Meet yang bersama kita di rumah, ada tak murid-murid yang ingat apakah maksud rangkai kata yang telah mereka pelajari sebelum ini? Boleh tak kongsikan kepada rakan? Okey. Silakan Raihana. Raihana boleh ni kan tak awak punya mikrofon audio awak tidak berfungsi. Silakan. Okey. Raihana? Dan Okey. Boleh lagi sekali Raihana? Minta maaf. Okey. rangkai kata membawa maksud dua atau lebih kata dasar yang digabungkan dan menjadi makna baharu. Contohnya, lampu suluh, beg tangan dan anak tangga. Okey, itu maksud yang diberikan oleh Raihana rangkai kata. Nanti kita lihat jawapannya. Dan bagaimana pula dengan maksud istilah? Ada mana-mana murid yang nak cuba? Silakan. Cikgu izinkan saya mencuba. Silakan Romelda. Cikgu, apa yang saya ingat istilah ialah perkataan atau rangkai kata yang menyatakan sesuatu dengan betul dalam bidang tertentu. Okey, terima kasih jawapan yang diberikan oleh Romelda. Jadi kita lihat balik, kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari. Rangkai kata ini bermaksud dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk menjadi makna tertentu. Betul lah, kita ada kipas angin, kipas tangan, kipas dinding. Itu semua rangkai kata. Dan manakala istilah yang diberikan oleh murid tadi, iaitu perkataan atau rangkai kata yang menyatakan sesuatu yang betul, tepat dan sesuai dalam bidang ilmu. Iaitu istilah ini adalah rangkai kata atau perkataan khas yang digunakan dalam bidang-bidang yang tertentu. Jadi sebenarnya pada kali ini kita nak membezakan apa sebenarnya beza yang dapat kita lihat antara rangkai kata dan istilah. Baiklah murid-murid di rumah dan dalam Google Meet, pada hari ini cikgu memberikan 4 perbezaan. Okey, kita lihat dari segi aspek maksud telah diterangkan, iaitu rangkai kata jelas kita lihat bahawa dia mempunyai 2 atau lebih perkataan. Jika satu perkataan itu bukan rangkai kata, jika 2 atau lebih, kita boleh berikan ia sebagai rangkai kata. Pastikan mempunyai maksud yang baharu Akmal. Okey, yang kedua, kita lihat dari segi istilah, maksudnya pula istilah ini memberi maksud kepada dia boleh jadi perkataan, dia boleh jadi rangkai kata, tapi dia mesti menyatakan sesuatu makna itu dengan betul. Maksudnya jika satu dipanggil istilah, jika dua dipanggil rangkai kata, istilah juga. Jika dua rangkai kata itu dipanggil istilah juga. Jadi, saya mungkin nak tanya kepada dalam murid dalam Google Meet, apa kesamaan yang dapat kita lihat berdasarkan rangkai kata dan istilah ini? Ada mana-mana murid yang boleh bantu saya? Silakan. Cikgu, izinkan saya mencuba. Silakan Saranya, maaf. Silakan Saranya. Bagi pendapat saya, rangkai kata tidak semestinya istilah. Tetapi semua istilah adalah perkataan atau rangkai kata. Itu sahaja, cikgu. Itu jawapan yang diberikan oleh Saranya. Tepat sekali. Dapat kita lihat bahawa rangkai kata ni, tidak semua rangkai kata itu adalah istilah. Kena tahu tidak semua rangkai kata itu adalah istilah. Tetapi, semua istilah adalah perkataan atau rangkai kata. Maksudnya setiap istilah itu itulah rangkai ada kata. Maksud, itulah perkataan, itulah rangkai kata. Tapi bagi rangkai kata ini, dia tidak semestinya istilah.
Kita kena jelas di situ. Okey, bagaimana pula dengan kegunaannya? Silakan mana-mana murid yang nak mencuba. Cikgu, izinkan saya mencuba. Silakan Hafiz. Pada pendapat saya, rangkai kata digunakan di mana-mana saja. Istilah hanya digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Itu saja, cikgu. Baiklah, terima kasih Hafiz. Betul sekali ya, murid-murid di rumah. Kita dapat lihat kegunaan rangkai kata ini secara umum dan menyeluruh. Mana-mana kita akan jumpa perkataan rangkai kata. Dan manakala dari segi istilah pula, kita akan mengikut bidang ilmu. Macam yang telah cikgu ajar sebelum ini, bidang ilmu bahasa, bagaimana kita ada metafora, kita ada hyperbola, bidang sains macam mana, bidang matematik macam mana, agama pun macam mana. Ya, sama seperti dengan contohnya juga, cikgu, betul. kan? Jadi kita lihat kepada contoh yang telah ditunjukkan. Itulah dia. Baik, cikgu, saya pasti murid-murid pun telah faham dengan pembelajaran kali ini, kan? Betul. Mengenai rangkai kata, istilah dan sebagainya. Dan saya pasti murid juga memberikan konsentrasi 100%, cikgu. Betul. Jadi bagaimana pentaksiran keseluruhan daripada murid kita kali ini, cikgu? Baiklah, jika kita lihat, kita ada rama-rama yang ditampalkan. Kita nampak seimbang tu. Ada besar, ada kecil, semua tiga. Dan saya rasa prestasi keseluruhannya saya berikan 10 bintang untuk setiap murid-murid ini. Jadi kita berikan satu rama-rama besar semua 4-4 kepada mereka. Baik, saya akan bagi semua sekali kepada mereka, cikgu. Dan saya semua. pasti, cikgu, sekiranya ada guru-guru ingin membuat bahan rujukan tu, dekat mana ya, cikgu? Ya, bahan-bahan rujukan ini kita boleh dapat di Pelantar D5 KPM, Akmal. Ya, baik. Terima kasih baik-baik kepada Cikgu Akil. Dan kali ini, cikgu, kita akan tutup mendengar rendah dengan berpantun. Betul ke, cikgu? Sebenarnya adalah syair kelebihan ilmu, karya Pendeta Zakbar. Dia syair. Tapi kita buat kelainan, ya. Saya minta Akmal berpantun. Boleh. Dan saya akan sajakkan syair tersebut. Boleh. Ini kita panggil seni berbahasa. Okey, silakan. Alright. Jadi, sebelum itu, cikgu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Akil, kepada jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nazri, dan tak lupa juga kepada murid-murid di dalam talian ini. Terima kasih semua. Jadi kita akan tutupkan dengan ini pantun kelebihan ilmu. Dengarkan baik-baik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Music please. Silakan, Ahmad. Ilmu itulah gemala sakti, sinarnya cerah, cahaya sejati. Wah, asal puncanya lamun didapati, sukar bercerai sehingga mati. Okey, Akmal, saya akan sajakkan pantun tersebut, ya, Akmal, ya. Silakan. Alright. Ilmu gemala sakti, sinarnya cerah, cahaya sejati. Asal puncanya lamun didapati, sukar bercerai sehingga mati. Sambung, Akmal. Harganya tidak dapat dinilaikan, sebuah dunia belinya bukan. Kuasanya besar, sukat digunakan di laut, di darat, di rimba maupun di pekan. Harganya tidak dapat dinilaikan, sebuah dunia belinya bukan. Kuasa besar, sukat digunakan di laut dan di darat, di rimba dan di pekan. Bagi yang duka, ianya penghibur. Ia penerang bagi yang kabur. Ialah kandil di dalam kubur, lamun dengannya beramal subur. Silakan, cikgu. Bagi yang duka, ia penghibur. Ilmu penerang bagi segala yang kabur. Ialah kandil di dalam kubur, lamun dengannya beramal subur. Sudah tak, Ahmad? Tanya Abang Ahmad, ya.